Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di dalam siri kelas bahasa Arab dalam sesi kelas duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati kesungguhan kita serta memberikan kita kefahaman yang baik di dalam usaha kita untuk kita memahami bahasa yang diturunkan Al-Quran dengannya, iaitu bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga menghargai atas segala usaha dan juga kesungguhan masing-masing untuk menghadirkan diri dalam kelas ini, kerana saya tahu dan saya pasti bukan semua daripada kita ni berlatarkan pengajian bahasa Arab. Jadi kita nak belajar satu kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, guna kitab Arab. Cuma cakap bahasa Melayu, penerangannya masih di dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dalam kelas ini ada yang baru, ada yang baru join, ada yang baru ikut. Jadi untuk pengenalan, kitab yang kita gunakan ini ialah kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Kitab At-Tuhfah As-Saniyah iaitu satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mahyuddin, Syekh Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid. Kitab At-Tuhfah As-Saniyah iaitu satu kitab yang mensyarahkan kitab Matan Al-Ajrumiyah, Matan Jurumiyah, yang mana insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini memberi fokus kepada pengajian nahwu, ataupun tata bahasa Arab. Kita nak belajar bahasa Melayu pun dia ada ilmu tata bahasa Melayu. Cuma kita belajar ialah belajar bahasa Arab, kita menggunakan cara memahami tata bahasa supaya percakapan kita betul, supaya percakapan kita difahami. Kita juga bukan hanya sekadar untuk bercakap, tapi kita juga berusaha untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lafzi, secara lafaz luarannya. Syarahnya kena mengaji tafsir lah, syarahnya kena mengaji syarah hadis lah, untuk memahami kedua-dua maklumat ataupun sumber tersebut. Cuma hari ini insya-Allah kita akan fokus kepada ilmu nahwu. Di dalam pertemuan yang lalu saya telah terangkan dan saya telah jelaskan berkaitan dengan ta'rifan ataupun pengenalan daripada kalam. Dalam ilmu nahwu ni dia akan mulakan dengan perbincangan kalam. Kalam ni ialah satu benda yang kita kena faham. Kenapa? Kerana ia menjadi sumber ataupun menjadi perkara yang dibahaskan di dalam ilmu nahwu. Benda yang nak bincang dalam ilmu nahwu ni mestilah ia kalam. Mestilah ia adalah kalam. Jadi kalam dari sudut ta'rifannya ialah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang ni.
al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang ni ta'rif ataupun pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan kalam tersebut. Yang kata kalam tu apa dia? Kalam itu ialah lafaz, al-murakkabu yang tersusun, yang al-mufidu yang memberi faedah, bil wad'i iaitu menggunakan bahasa yang telah ditetapkan ataupun yang diguna pakai oleh orang Arab. Jadi itulah yang difahami daripada kalam. Dan dalam pertemuan yang lalu juga telah saya terangkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum ataupun tidak mendapat maklumat berkaitan dengan takrifan ini, boleh rujuk di channel YouTube. Saya telah sharekan dan saya telah kongsikan channel tersebut di dalam grup. Kalau yang tidak ada grup, tidak ada dalam grup, nanti insya-Allah boleh join dalam grup dalam channel saya yang mana saya telah tetapkan dan telah saya kongsikan rekod ataupun rakaman pengajian yang lalu. 2 rakaman dah yang berkaitan dengan kitab At-Tuhfah As-Saniyah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kata kalam-kalam itu ialah lafaz. Lafaz ni apa dia? Kita nak cuba tanya. Puan Ros, ingat tak? Puan Rosmawati, ingat tak apa yang ditakrifkan dengan kalam? Dengan lafaz. Ustaz, ini first time masuk Ustaz, lepas balik. First time. Oh, Masya Allah. Barakallah fiqh. Macam mana umrah, okey? Okey, Alhamdulillah, seronok. Alhamdulillah. Tengah kuarantin lah ni? Kuarantin kat hotel sebab positif pula. Masya Allah. Oh, positif. Oh, kat hotel lah sekarang ni? Dekat mana? Kat hotel dekat Roy Chulan. Roy Chulan. Okey, jadi sekarang ni ada simptom ke? Masa sampai tu demam lah dengan sakit tekak semua tu. Dalam 2 hari je. Lepas tu dah okey ni. Sekarang tengah batuk-batuk. Batuk-batuk. Biasalah balik umrah tu biasalah batuk-batuk. Demam tu kan? Batuk je lah. Tak demam dah. Tak demam dah. Alhamdulillah. Tapi Okey. sini ada doktor hari-hari. Jadi boleh lah. Kan? Okey lah. Hotel besar, hotel sedap, Roy Chulan tu. Dia tak banyak hotel. Tinggal 2 je Ustaz yang boleh. Yang Ya. untuk COVID patient, 2 hotel je tinggal. No choice. Yang lain semua dah tutup. Okey. Okey, tak apa. Kita tanya, Masya Allah, kita tanya Puan Merliah. Okey, ingat tak lagi? Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz? Ini ada tak? Puan Merliah ada tak? Ingat tak? Ucapan. Apakah yang dimaksudkan? Kan dalam kalam ni dia ada disebut dia ada empat perkara, iaitu lafaz, murakkab, mufid, al-wad'i. Bil wad'i. Yang tersusun yang memberi faedah. Okey, itu disebut takrif kalam. Okey. Dalam takrif kalam dia terangkan berkaitan dengan lafaz. Kan? Di bawah tu dia ada dimaksudkan dengan lafaz. Ni kalau kita tengok dalam pengajian yang lalu, wa makna kaunuhu lafzan. Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut? Wa makna kaunuhu lafzan. Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut? Lafaz itu ni. Wa makna kaunuhu lafzan, atau istilah dia tu suara. Ingat tak? Kata lafaz itu mestilah suara yang merangkumi huruf-huruf sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah yang bermula dengan alif dan diakhiri dengan ya. Maknanya huruf hijaiyah itulah. Kan? Maknanya dalam yang kata lafaz itu, yang kata kalam itu, syarat yang pertamanya mestilah lafaz. Okey, lafaz itu apa dia pula? Iaitu suara. Satu suara yang terangkum, yang mempunyai, yang terkandung padanya itu sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Iaitu huruf daripada alif sampai ya. Contoh dia bawa di sini. Perkataan Ahmad.
Perkataan Ahmad itu lafaz tak? Lafaz. Sebab apa lafaz? Sebab suara. Kan? Dengar tak? Tuan-tuan dan puan-puan dengar. Saya sebut Ahmad. Dengar. Faham tak? Ahmad. Okey, Ahmad ialah satu lafaz. Okey, satu lafaz yang ada huruf hamzah, ha, mim, dal. 4 benda. Kemudian dia ada wa yaktub, kalimat yaktub. Ada huruf ya, ada huruf kaf, ada huruf ta, ada huruf ba. Okey, 4 huruf. Jadi Ahmad yaktub. Ni semua merupakan dipanggil dengan lafaz. Maknanya bila mana suara yang mana ia ni merupakan satu suara yang terangkum, yang terkandung padanya itu sebahagian daripada huruf-huruf hijaiyah, maka ia digelar sebagai lafaz. Baik. Bila macam tu, maka terkeluarlah padanya itu. Maknanya tidak termasuk daripada lafaz itu ialah apa dia? Iaitu contohnya isyarat. Isyarat. Isyarat kan? Isyarat contohnya bahasa isyarat. Ni, contohnya kita tunjuk dua. Ini bukan lafaz. Bukan lafaz. Kita tunjuk tanda tangan macam tu. Ini bukan lafaz. Ya. Kita tunjuklah apa-apa simbol-simbol, isyarat-isyarat kita buat macam ni. Ini bukan lafaz. Ini ialah isyarah dipanggil. Maka la tusamma kalaman. Isyarat-isyarat ini tidak dikenali sebagai kalam dari sudut ulama nahwu. Kerana ia tidak ada suara yang terangkum padanya itu sebahagian daripada huruf-huruf. Walaupun dari sudut ulama bahasa ia dikenali sebagai kalam kerana terhasil faedah padanya. Terhasil faedah tak? Kita buat kat tangan macam ni. Kita pergi kat budak-budak kita. Kita buat macam tu kan? Budak-budak faham tak? Faham. Faham apa dia? Suruh diam. Suruh diam. Bila suruh diam, terhasil tak faedah? Terhasil faedah. Maka ia digelar sebagai lafaz. Dari sudut siapa? Dari sudut pandangan ulama bahasa. Tapi dari sudut ulama nahwu, ia tidak dikenali sebagai sebagai lafaz. Kerana apa? Kerana ia tidak ada suara yang terangkum, yang terkandung padanya itu huruf-huruf hijaiyah. Baik, itu kita recap balik. Kita murajaah balik dipanggil. Recap ataupun kita murajaah balik apa yang telah kita pelajari di dalam pertemuan yang lalu. Baik, jadi hari ini kita akan masuk pada rangkap yang kedua. Kan, dalam takrifan kalam yang dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh hafal lah. Ma huwa al-kalam? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang ni matan al-ajurumiyah. Orang yang nak mahir nahwu ni paling-paling kurang dia hafal matan jurumiyah. Matan jurumiyah ni. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. فالاسم يعرف بالخفض فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام والفعل يعرف بقر والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. Yang ni ialah matan al-jurumiyah yang mesti seboleh-bolehnya kita cubalah hafal untuk kita mahir di dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab ni. Baik, sekarang ni kita nak fahami ataupun kita nak berkenalan pula dengan apakah yang dimaksudkan dengan murakkab. Murakkab. Kan kalam itu ialah huwa al-lafzu al-murakkabu. Lafaz saya telah terangkan. Sekarang ni ialah perkataan yang kedua, kalimat yang kedua, murakkab. Al-lafzu al-murakkabu. Apakah yang dimaksudkan dengan murakkab? Yang tersusun. Okey, murakkab. Kan kita biasa dengar perkataan jahil murakkab. Jahil yang tersusun. Maknanya jahil sangat lah ni. Dia jahil. Jahil murakkab macam mana? Jahil murakkab ni dia tak tahu dan dia tak tahu kata dia tak tahu. Dipanggil jahil murakkab. Dia tak tahu dan dia tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Itu dipanggil dengan jahil murakkab. Baik. Apa ta'rif dia murakkab ni? Ayyakuna
bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab, boleh tulis makna. Buat makna di bawah ni. Dia panggil makna gantung. Gantung pada setiap kalimat-kalimat ni supaya nanti kita cuba untuk baca sendiri. Kalau rasa kita baca sendiri tak lepas ataupun tak boleh, maka selepas itu barulah kita tanya. Cuba tanya dan cuba untuk fahami. Saya cuba bawa nahwu ni secara perlahan yang semampu mungkin. Perlahan yang semampu mungkin, dan bila mana tuan-tuan dan puan-puan tulis makna di bawah kalimat-kalimat yang saya berikan makna tersebut, insya-Allah satu masa nanti tuan-tuan dan puan-puan akan ingat makna bagi kalimat tersebut bila mana kita nak bercakap. Sebab saya tahu sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan fokus untuk bercakap, tapi sebenarnya fokus untuk bercakap ketika mana kita berada di dalam negara Malaysia ni boleh, tapi ia mungkin agak kurang, orang kata kurang peluang untuk kita bercakap tu mungkin kurang. Peluangnya tidak ada. Jadi untuk memahirkan diri tu agak susah, agak sukar sikit. Baik, sekarang ni kita cuba memahami dulu. Wa makna kaunuhu murakkaban, dan makna bahawasanya kaunu al-kalam tu, bahawa kalam itu mestilah murakkab, itu ialah ayyakuna, bahawasanya ia muallafan, bahawasanya adalah ia itu muallafan. Muallaf ni tersusun. Muallaf ni tersusun. Kan kita biasa terjemah muallif. Muallif itu penyusun. Muallaf yang tersusun. Muallif penyusun, yakni muallafan dengan baris atas. Lam itu berbaris atas. Muallafan. Isim maf'ul. Muallafan yang tersusun min kalimataini, daripada dua kalimat. Kalimatun satu, kalimataini dua kalimat. Kita biasa belajar isim musanna kan? Dua kalimat. Min kalimataini, daripada dua kalimat. Au aktsar, ataupun lebih banyak. Kasir banyak, aktsar lebih banyak. Dia tafdil. Kan, aktsar, akbar, a'zam, kan? A'lam, anta a'lamu minni, kamu lebih tahu daripada saya. Anta aktsaru minni malan, kamu lebih banyak daripada saya apa dia? Harta. Au aktsar, ataupun lebih banyak. Contohnya kasir, perkataan kasir. Kita biasa ambilkan perkataan kasir. Qalil sikit, kasir banyak. Kalau kita pergi kedai, contohnya hadza kasir, la uridu aktsar. Contoh dia, orang tanya, orang bagi kat kita benda kan. Hadza, contohnya kita nak beli kurma lah. Biasa nak guna bahasa Arab ni pergi Mekah lah. Hadza yakfi, dia tanya kita. Hadza yakfi? Kita kata kan, uridu hadza. Hadza tamam. Kita pun dia pun bubuh kita. Bubuh. Dia pun kata kita, hadza yakfi, ini cukup. Kita kata aksar. Uridu aksar. Saya nak lebih banyak. Uridu aksar. Saya nak lebih banyak. Kalau kita nak sikit, uridu aqal min hadha. Uridu aqal min hadha. Saya nak lebih sikit, kurang sikit daripada ini. Uridu aqal min hadha. Kurang sikit daripada ini. Ataupun kita nak kata kasir, hadha kasir. Ini banyak. Tunjuk kita. Hadha, kita kata hadha kasir. Uridu aqal min hadha. Ini banyak ni. Saya nak sikit lagi daripada ni. Maknanya dia pun buanglah sikit kalau kita nak sikit. Kalau kita dia tunjuk kita hadza qalil, dia bubuh, kita kata hadza qalil uridu aksar. Ini sikit, saya nak lebih banyak. Kita pun kata aksar. Ini boleh gunalah. Ini untuk catatan tuan-tuan dan puan-puan, untuk sebagai tambahan perbualan di dalam bahasa Arab. Baik.
Jadi yang kata murakkab itu an yakuna muallafan min kalimataini au akthar. Bahawa ia tersusun daripada 2 kalimat ataupun lebih banyak. Maknanya boleh 3, 4 dan seterusnya lah. Tak ada masalah. Contoh Muhammad nahwu ni contoh. Contoh Muhammad musafirun. Muhammad kan satu kalimat, musafirun, musafir, bermusafir. Muhammad musafir. Kita faham tak? Dia tersusun. Faham tu bab yang lain. Yang ni Muhammad musafir. Muhammad musafir. 2 kalimat. Satu Muhammad, yang kedua ialah musafir. Al-ilmu nafi'un. 2 kalimat tak? 2 kalimat. Satu al-ilmu, yang kedua nafi'un. Tersusun. Ayat ini tersusun. Ilmu yang memberi manfaat. Yablughu al-mujtahidu al-majdah. Ini 3 kalimat. 1, 2 dan 3. Boleh tak? Boleh. Maka ia dikenali sebagai kalam. Sebab apa? Sebab ia tersusun daripada 2 kalimat dan ke atas. Yablughu al-mujtahidu al-majdah. Orang yang bermujtahid itu mencapai al-majdah, kemuliaan. Likulli mujtahidin nasib. Ni banyak ni kalimat ni. Dia ada lam, dia ada kul, dia ada mujtahidin, nasib. 4. Ni 4. Lam 1, kaf lam kullu. Bagi, lam ni bagi. Bagi. Bagi setiap, likulli. Likulli dengan makna bagi setiap. Kalau kita nak kata bagi setiap kamu, setiap daripada kamu dapat RM10. Likulli minkum asyaratu ringgit. Contoh. Likulli minkum, apa dia lah? Likulli minkum, setiap daripada kamu. Likulli minkum, bagi setiap kamu. Bagi setiap daripada kamu. Likulli minkum, kalau kita nak gunakan di dalam bahasa Arab. Perkataan kul kita boleh pakai. Kullu, semua. Perkataan semua. Madza turid? Kullu. Kita kata turidu hadza? Naam. Uridu kullu. Uridu kullah. Kita kata. Turidu hadza? Turidina hadza? Kamu nak benda ni? Naam, kita kata. Ya. Kita kata uridu kullah. Saya nak semua sekali. Uridu kullah. Kullaha. Uridu kullah. Saya nak semuanya. Boleh kita guna kul, perkataan kul. Ni kita boleh gunakan di dalam perbualan. Yang ni saya tambah-tambahlah supaya kita juga boleh gunakan. Nanti sebab kita mula kelas dengan perbualan. Tapi kita tangguh untuk kita beri fokus. Tapi dalam masa yang sama kita tak lupa juga untuk tambah maklumat berkaitan dengan perbualan. Baik, insya-Allah. Walikulli mujtahidin nasib. Bagi setiap orang yang berijtihad itu nasib, ada bahagian dia. Nasib, bahagian dia. Wal ilmu wa al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Okey. Al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Al ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Ilmu itu khairu. Apa maksud khairu? Apa maksud khairu? Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Ma. Apa maksud ma? Apa yang? Apa yang? Tas'a. Apa maksud tas'a? Cari. Mencari, pergi. Tas'a ilaihi. Ilmu itu lebih baik. Apa yang kamu pergi, kamu cari kepadanya. Maknanya benda yang kita nak cari ni, apa dia yang lebih baik? Iaitu ilmu.
Al-ilmu khairu ma tas'a ilaihi. Baik. Maknanya ini apa perkataan? Banyak perkataan, ni dah 5, ni 4, ni 3, ni 2. Dia mesti tak kurang daripada 2 perkataan. 2 kalimah. Fa kullu ibaratin, maka bagi setiap ibarah daripada ibarat-ibarat ini. Ibarat ni panggil satu ibarat. Satu ibarat dipanggil, satu ayat ni satu ibarah. Min hadhil ibarat, al-ibarat daripada ibarat-ibarat ini, tusamma kalaman. Semua ini dikenali sebagai tusamma, dinamakan. Daripada perkataan ismun, kan, tusamma dinamakan kalaman, dinamakan sebagai kalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah semua kalam. Ini kalam, semua kalam. Wa kullu ibaratin minha, dan setiap daripada ibaratnya itu muallafatun, terdiri, tersusun, min kalimataini au aktsar. Semuanya tersusun daripada 2 kalimat ataupun aktsar, lebih daripada 2 kalimat. Ya. Fal kalimatul wahidah, maka satu kalimat, kalau ada satu kalimat sahaja, la tusamma kalaman indan nuhat, tidak dinamakan kalam pada sisi indah. Indah ni di sisi an-nuhat, di sisi ulama nahwu. An-nuhat ialah ulama nahwu. Illa, melainkan, idzan dhamma, melainkan apabila, idzan ni apabila, bukan dhamma tu, dhamma kalau tu sini. Ni dia tak ada, ni tak ada atas ni, dia tak ada atas, dia boleh padam tak ni. Dia tak ada yang atas ni, dhamma, ternazam. Dhamma, dia huruf dha tu di situ. Yang ada kitab macam mana, huruf dha ke huruf za? Dot. Huruf dha. Okey. Yang ni silap di sini. Dia bukan dhamma, dia dhamma. Illa idzan dhamma. Dhamma ni makna dhamma, digabungkan, bergabung. Ghairuha ilaiha. Dia bergabung apabila ia bergabung dengan yang lain. Ghairuha, yang selainnya, kepadanya. Kalau dia ada satu, maknanya kalau ada satu kalimat, kan, tak dinamakan sebagai kalam dari sudut ulama nahwu, melainkan ada benda lain yang menempel sekali. Illa idzan dhamma ilaiha, illa idzan dhamma ghairuha ilaiha. Apabila yang lain ada yang menempel kepadanya, indhamma. Kita terjemah menempel boleh kot, indhamma. Baik. Sawaun, sama ada. Ni sawaun, sama ada. Sama ataupun sama ada. Sawaun akana, adalah ia. Indhimam, penempelan tersebut. Gabungan tersebut. Indhimam ghairuha ilaiha haqiqatan, akana indhimam. Akana indhimam ghairuha ilaiha haqiqatan, sama ada penempelan yang lainnya itu kepadanya itu secara hakikat, kal amthilatis sabiqah. Secara hakikat ni macam mana? Macam yang lepas, nampak secara zahir. Ilmu nafi', nampak. Ni nempel jelas, kita nampak. Kan? Kal amthilatis sabiqah, seperti contoh-contoh yang lalu. Am taqdira, ataupun secara takdir. Secara takdir sahaja. Maknanya dia tak nampak pada mata kasar, tapi ada benda yang menumpang. Dia ada benda yang menumpang. Benda yang menumpang ni dipanggil dengan penempelan secara takdir. Takdir je. Ada tak nampak pada mata kasar, tapi dia menempel pada kalimat tersebut. Contoh, kama,
seperti mana? Kama idza qala laka qail, apabila telah berkata kepada kamu oleh seorang yang berkata. Ini terjemah secara lafziah ni. Apabila seorang berkata, man akhuk, dia tanya kita, siapa saudara kamu? Man akhuka, siapakah saudara kamu? Saudara lelaki kamu. Fataqul, maka kamu pun kata Muhammad. Kita pun jawab Muhammad. Dia tanya kita, man akhuk? Kita kata Muhammad. Muhammad itu kalau ikut zahir bukan kalam, sebab apa? Satu perkataan. Kita kata Muhammad. Tapi faham tak daripada perkataan Muhammad itu? Apa yang dimaksudkan? Man akhuk, kita pun jawab Muhammad. Maka kalimat ini tidak dikenali. La fahadil kalimah tu'tabaru kalaman. Kalimat ini dikenali sebagai kalam juga. Walaupun dia satu perkataan. Sebab apa? Lianna at-takdir. Kerana kita boleh takdirkan. Apa takdirkan? Kita boleh tetapkan secara, orang kata secara penempelan yang tidak nampak pada mata kasar itu. Apa dia? Muhammad akhi. Kan dia tanya, siapa saudara kamu? Maka jawapannya, Muhammadlah saudara saya. Tapi kita tak sebutlah Muhammadlah saudara saya. Sebab apa? Sebab faham daripada soalan tersebut. Man akhu, siapakah saudara lelaki kamu? Muhammad. Orang tanya, siapa suami kamu? Contohnya kita, siapa suami kamu? Muhammad. Faham tak? Orang tu faham tak? Orang tu faham bahawa Muhammad itulah suami. Siapa anak kamu? Namanya Muhammad, contoh. Siapa anak lelaki kamu? Muhammad. Dia faham tak? Muhammad ialah anak lelaki saya. Contoh. Fahadil kalimah tu'tabur kalaman li'anna takdir Muhammad akhi. Perkataan akhi ni tidak ada di sini. Fahiya fit takdir. Dia pada takdir saja. Ibarah mu'allafah min thalathi kalimat. Satu ibarat yang terkandung daripada 3 kalimat. Dia bukan hanya 2 di sini. Dia ada 2, dia bukan hanya 2 kalimat, tapi dia 3. Di mana 3? Akhun 1, ya ni 1. Muhammad ialah saudara saya. Ya. Saudara saya. Akhi Muhammad, akhi saudara saya. Jadi ini ialah ta'rifan bagi perkataan ataupun lafaz daripada perkataan muallif pengarang kitab Jurumiyah, al-kalamu wal lafzu al-murakkabu. Boleh faham setakat ni? Puan Jamaliah, boleh terangkan balik? InsyaAllah faham sikit. Ya, no lama. Okey, kita tanya orang masuk. Penitan, faham tak? Ya, insyaAllah faham. Faham. Alhamdulillah. Boleh faham, alhamdulillah. Simple. Ni benda-benda simple yang masih baru kita nak terangkan. Baik, terima kasih. Okey. Kalau agak-agak suruh terangkan balik, boleh tak? Panitia boleh terang balik? InsyaAllah boleh. Okey, apa maksud yang mana yang murakab? Murakabu dia kena ada 2 perkataan atau lebih. Okey. Kalau tidak, dia tak boleh dikira perkataan sebab macam kita tahu satu perkataan kita tak boleh nak buat ayat kan. Okay. Yang akhir ni ada kalimat takdir dengan kalimat hakikat ni, maksudnya yang hakikat tu kita boleh nampak sebab yang tak nampak ni takdir ni sebab yang penempelan tu macam soalan dia kita dah tahu, kita kena jawab ada lebih daripada satu perkataan. Macam tu ke Ustaz? Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, maknanya jelas di sini. Jadi jelas di sini. Jadi ini di antara ta'rifan ataupun pengenalan perkataan murakkab. Baik. Kemudian kita teruskan lagi sikit insya-Allah. Wa ma'na kaunuhu mufidan. Kita ambil. Jadi al-kalamu huwa
al-lafzu al-murakkabu al-mufidu. Al-mufidu. Jadi apa maksud al-mufidu? Al-mufidu ialah memberi faedah. Macam mana memberi faedah ni? Dan faedah apa yang kita dapat? Kalam ni memberi faedah. Apa yang memberi faedah? Okey, baik. Ta'rif bagi memberi faedah itu ialah an yahsuna sukutul mutakallim alaihi. Bahawa elok, yahsun ni baik, sukut diamnya orang yang bercakap itu atasnya. Maknanya bila mana kita menuturkan kalam tersebut, orang yang kita yang bercakap ni tak perlu dah nak ulang. Bihaisu sekira-kira. Bihaisu ni sekira-kira. La yabqa as-sami', tidak kekal ataupun tidak jadi. La yabqa tidak kekal, tidak la yabqa. Okey, kita terjemah bagi habis dulu. La yabqa tidak kekal orang yang mendengar itu muntaziran, tidak jadi ataupun tidak kekal orang yang mendengar itu. As-sami' ialah orang yang mendengar, muntaziran li syai'in akhar. Apa maksud intizar? Apa maksud intizar? Siapa tahu perkataan intizar? Tak ada saya dengar lagu intizar. Menunggu ke Ustaz? Hakaza apa? Yang lagu dulu kan, ingat tak? Apa dia nyanyi tu? Intizar. Apa saya dengar nyanyi tu? Lagu intizar. Intizar ialah menunggu. Kalau kita nak suruh orang tunggu, intazir. Dia kata intaziri, kalau perempuan lah. Intazir. Intizar penantian. Al-intizar apa istilah dia panggil? Tak terdiam, macam terdiam nak dengar terdiam. Terdiam. Ustaz, Ya. Ustaz, masa dalam Quran mu'tazirun tu kah? Orang yang menunggu tu kah? Muntazir, ditangguhkan. Muntazir. Mahdi al-muntazar. Bisa dengar kalimah Mahdi al-muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Al-muntazar. Yang ditunggu. Yang dinanti-nantikan. Muntazar. Mahdi al-muntazar. Kalau kita nak suruh orang tunggu kita bercakap intazir. Intazir kalau lelaki. Kalau perempuan intaziri. Intaziri. Boleh kita. Semua orang dia pakai intazir. Kata lahzah. Orang Arab ni lahzah. Lahzah ni sedetik. Ataupun kalau dalam bahasa Amiyah dia panggil syuai. Syuai. Dia akan tunjuk tangan. Syuai. Kalau tuan-tuan dia tunjuk macam ni. Biasa kalau macam ni Arab ni. Syuai. Syuai ni maknanya sebentar. Dia buat kecil lagi dah. Syuai. Syuai. Dia buat macam tu. Dia buat macam tu. Syuai. 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 Ataupun lahzah. Lahzah sedetik. Arab ni suka perkataan-perkataannya macam tu. Sat. Sekejap. Ataupun dalam bahasa yang fusahanya dia panggil dengan intazir. Intazir. Ataupun intaziri untuk perempuan. Jadi la yabqa as-sami' muntaziran, ternanti-nanti. Orang yang mendengar itu ternanti-nanti li syai'in akhar, bagi sesuatu yang lain. Maknanya apa maksud memberi faedah? Iaitu apabila sesuatu perkataan itu dilontarkan, maka orang yang mendengar itu tak perlu lagi nak tanya dengan apa yang kita sebutkan. Maknanya dia dah faham. Kita kata pergi. Kan? Pergi sana. Kita kata pergi sana. Maknanya dia tak perlu lagi, dia faham tak kalimat tu? Dia faham, pergi sana. Dia minta kita supaya dia pergi ke sana. Pergi sana. Makan nasi. Tulis buku. Tulis. Kita kata. Ataupun kita dengar itu. Maknanya dia faham tak? Dia faham.
balik rumah. Kita kata anak kita. Dia faham tak? Balik rumah. Dia pun tak tanya, apa makna balik? Apa makna rumah? Dia tak faham. Itu tak memberi faedah. Balik rumah. Dia faham tak? Dia faham. Memberi faedah kepadanya. Maknanya orang yang mendengar tidak perlu lagi untuk tanya. Ataupun dia dia dah faham maksud daripada perkataan yang kita lontarkan tersebut. Falau qulta, kalau kamu kata, idza hadara al-ustaz, apabila ustaz datang. Idza hadara al-ustaz, apabila ustaz datang. La yusamma kan dzalika kalaman. Yang demikian itu tidak dinamakan sebagai kalam. Kalau orang kata kita, apabila guru datang. Apabila guru datang. Kita faham tak? Okey, guru datang. Kemudian maknanya perkataan kita tak habis. Bila perkataan kita tak habis, maknanya orang yang mendengar ini dia akan tanya, okey, apabila ustaz datang, apa dia? Maknanya perkataan kita tidak memberi faedah. La yusamma kalaman. Tidak dinamakan sebagai kalam. Apabila saya balik. Okey, apabila saya balik, apa okey? Apabila kamu balik, apa dia? Kan? Tak faham. Kita tak faham. Walaupun yang demikian itu lafzun murakkabun min thalathi kalimat. Walaupun ia ni perkataan idza hadar ustaz itu terangkum daripada 3 kalimat sekalipun. Tetapi ia tetap tidak dinamakan kalam. Sebab apa? Sebab tidak ada mufidan. Tidak memberi faedah. Li'annal mukhatab, kerana orang yang mendengar, mukhatab, yantazir, menanti, ma taquluhu, apa yang kamu sebutnya, ba'da hadha, selepas itu, mimma yatarattab ala huduril ustaz, apa yang akan terjadi selepas kehadiran ustaz. Ma yatarattab idza hadar ustaz, apabila ustaz telah hadir, apa selepas itu, apa akan jadi? Kan, fa idza qulta, apabila kamu kata, idza hadar al-ustazu ansatat talamiz, maka pelajar-pelajar akan diam. Sara kalaman, jadilah ia satu kalam, kerana terhasil lihusulil faedah, kerana terhasil padanya itu faedah. Terhasil apa faedah? Sebab apa? Sebab kalau kita kata hanya idza hadar al-ustaz, apabila ustaz telah hadir, kata saja, tak memberi faedah. Tetapi kalau kita kata idza hadar al-ustaz, apabila telah hadir ustaz, ansata at-talamis, maka pelajar-pelajar akan diam. Terhasillah faedah. Maknanya nak jadi satu kalam itu syarat dia mestilah lafaz murakkab al-mufid. 3 syarat ni. Yang utama ni kena ada dah. Kemudian dia ada satu lagi al-wad', bil wad'. Yang tu yang keempat. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau walaupun dia tersusun, walaupun ini lafaz, iza ni pun lafaz, hadarat ustaz tersusun, tetapi dia tidak menepati ataupun tidak memenuhi syarat yang ketiga, iaitu mufid, tetap tidak dinamakan sebagai kalam. Tapi dah cukup idza hadar ustaz ansatat talamiz, maka barulah ia dinamakan sebagai kalam. Baik. Kemudian kita ambil 3 benda ini. 3 benda ini. Wa ma'na, dan makna kaunuhu mawdu'an, dan makna baginya itu kaunuhu mawdu'an bil wad'il arabi, ia ditetapkan, disusun oleh orang Arab. Maknanya apa dah? Antakunal alfaz, bahawasanya lafaz-lafaz al-musta'malah. Apa maksud al-musta'malah? Apa maksud al-musta'malah? Biasa dengar air musta'mal.
Jadi saya dengar al-musta'mal. Al-musta'malah. Apa maksud yang al-musta'malah? Siapa tahu di sini? Dari perkataan amalah Ustaz. Al-musta'malah maksud apa? Diguna, pakai. Digunakan. Al-alfaz al-musta'malah. Bahawasanya lafaz-lafaz yang digunakan. Lafaz-lafaz yang digunakan fil kalami pada perkataan percakapan itu minal alfaz, daripada lafaz-lafaz. Alfaz, lafaz-lafaz allati yang wada'athal Arab, yang telah dicipta. Wada'athal Arab, dicipta, digunakan oleh orang Arab, lidalalah, untuk menunjukkan. Dalil kan? Apa maksud dalil? Menunjukkan. Ad-dalalah, untuk menunjukkan, ala, atas, makna, satu makna, minal ma'ani, daripada makna-makna. Maknanya yang dimaksudkan bil wad'i itu ialah menggunakan, bahawa lafaz-lafaz yang digunakan di dalam kalam itu ialah daripada lafaz-lafaz yang telah digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan sesuatu makna. Daripada makna-makna bahasa Arab lah, sesuatu makna. Contohnya banyaklah perkataan-perkataan yang mana kita gunakan, yang asal ya ataupun yang digunakan oleh orang Arab, yang walaupun bahasa tersebut digunakan dalam bahasa kita. Contohnya banyaklah kan, madrasah, masjid, sujud, rukuk dan sebagainya, takbir. Ini ialah perkataan yang telah dimelayukan. Asalnya mana? Asalnya bahasa Arab. Ia juga boleh dikenali sebagai bil wad'i. Cuma mestilah meliputi syarat-syarat di atas. Dia mesti semua di dalam bahasa Arab. Masalan, hadara. Contohnya perkataan hadara. Kalimatun, satu kalimat, wada'ahal Arabu li ma'na. Yang mana kalimat itu, kalimat hadara itu telah digunakan oleh orang Arab untuk satu makna. Apa satu makna tersebut? Iaitu makna terhasil, wahuwa husul hudur. Bahawasanya terhasillah kehadiran fi zamanil madhi, pada waktu yang lalu. Mana kalimat hadara, maksud apa? Dia telah hadir. Jadi orang Arab faham tak makna hadara? Faham. Dan mereka gunakan di dalam perbualan dan percakapan mereka. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan satu individu telah hadir pada zaman yang lalu, al-madhi. Wa kalimatu Muhammad, dan kalimah Muhammad. Muhammad. Qad wada'ahal Arab li ma'na. Sesungguhnya telah digunakan oleh orang Arab untuk satu makna. Apa dia? Wa huwa zatus syakhsi al-musamma bihadzal ism. Iaitu individu. Zatus syakhs, seorang individu. Al-musamma, yang dinamakan, bihadzal ism, dengan nama ini, nama Muhammad. Fa idza qulta, apabila kamu kata hadara Muhammadun, hadara Muhammadun, Muhammad telah hadir, takunu, maka jadilah, qad ista'malta kalimataini, kamu telah menggunakan dua kalimat, kullun minhuma, setiap daripada keduanya itu, mimma wada'ahul Arab. Setiap daripada dua kalimat ini semuanya merupakan kalimat yang digunakan oleh orang Arab. Bi khilafi. Ma, apabila idza takallamta, apabila kamu bercakap, bi kalamin, dengan perkataan, mimma wada'ahul ajam, apa yang digunakan oleh orang ajam, orang asing, seperti Parsi, Turki, Barbar, French. Fa innahu la yusamma, maka sesungguhnya la yusamma, tidak dinamakan, fi urfi, dalam ta'rifan ulama al-arabiyah, kalaman.
tidak dinamakan sebagai kalam. Kalau bahasa lain lah, wa in sammahu, sekalipun menamakannya ahlul lughah, ahli bahagi bahasa tersebut, al-ukhra, yang lain itu, sebagai kalam. Macam kita bercakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni orang Arab tak panggil kita kalam. Sebab apa? Tidak bahasa mereka. Tidak digunakan memberi sebarang makna ke dalam pengetahuan mereka. Maka ia tidak dinamakan sebagai bil wad'i pada pandangan mereka. Baik. Amsilah lil kalam al-mustawfi asy-syurut. Contoh-contoh bagi kalam yang mencukupi syarat-syarat asy-syurut. Okey. Contoh dia bagi sini. Al-jawu sahwun. Apa maksud al-jawu? Cuaca. Sahwun. Cuaca segar. Atau Cuaca segar. mushmisan sama tak? Muslim. Mushmisan. Jawu mushmis. Bercahaya. Sahwun, sigar. Al-bustanu muthmir. Apa makna? Bustan, kebun. Okey, musmir. Hasil berbuah. Al-bustanu musmir, berbuah. Alhamdulillah. Al-hilalu sati'. Ma makna sati'? Al-hilal sati'. Anak bulan ke Ustaz? Bukan. Gerhana bulan dia ada al-hilalu sati'. Al-hilal. Apa maksud al-hilal? Pasal ingat al-hilal? Hilal apa hilal? Anak bulan. Anak bulan. Okey. Sati'. Apa makna sati'? Jumpa tak? Anak bulan yang bercahaya. Okey, alhamdulillah. Al-hilalu sati', bulan yang bercahaya. As-sama'u safiyah. Langit cerah. Langit cerah. Langit. Yudhi'ul qamaru laylan. Apa makna? Itu bulan menyinari yudi'u. Bersinar bulan di malam, waktu malam. Bersinar bulan di malam pula dah. Gunakan bahasa yang betul. Di langit. As-sama. Yudhi'ul qamaru laylan. Bulan menyinari malam. Malam. Kata terjemah kita tua, menyinari bulan itu akan malam. Kita tua orang lama. Eloklah Ustaz dia terjemah. Lagi tak faham. Allahu Akbar. Okey, yanjahul mujtahidu. Tu orang yang Kemenangan bagi orang yang rajin. Yang jauh. Orang yang rajin akan berjaya. Orang yang rajin. Orang yang rajin akan berjaya. Berjaya. La yuflih al-kasul. Ini Orang tiada pemalas kemenangan bagi orang yang malas. tak akan Tidak akan. La yuflih. tak akan bahagia. Tak. La falah. Hayya 'alal falah. Marilah solat. Kejayaan. Menuju kejayaan. Kejayaan. Menuju kejayaan tu terjemahan hayya 'alal falah. La yuflih al-kasul. Ada kejayaan bagi yang malas. Ya Allah. La ilaha illallah. Okey, Muhammad safwatul mursalin. Apa maksud? Safwatul mursalin. Apa makna?
Muhammad bersifat Safwah. pengutusan. Safwah. Itu saya tahu. Mursalin. Mursalin. Terpilih. Safwah. Sofwan. Utusan. Bukan sifat Ustaz. Safwah tu. Safwah bukan sifat. Terpilih ya Sofwan. Safwah terpilih. Mana Safwah? Terpilih. Terpilih Terpilih. Safwah itu tafasir. Sifat yang terpilih. Sifat yang terpuji. Kalau sifat mesti dia terpuji. Ya, bila Okey, Safwatul Mursalin. Jadi terjemah macam mana tu? Sifat terpuji Ustaz. Muhammad sifat terpuji. Muhammad sifat terpuji. Mursalin terpuji. Muhammad Dia Safwatul boleh. Mursalin. Ya tu. Mursalin. Pilihan para rasul. Mursalin. Muhammad Safwatul Mursalin. Okey, dia Safwah ni ialah yang khalis. Yang khalis maknanya yang khalas. Khalis yang suci, yang terbaik. Muhammad merupakan utusan yang terbaik. Muhammad Sama lah Ustaz, Safwatul terpuji, Mursalin. terbaik sama. Terpuji, Ya. terbaik. Jadi macam mana Muhammad terbaik, Mursalin macam mana? Nak terjemah macam mana? Muhammad. Utusan Ustaz. Tengok dalam kamus utusan. Ayat utusan. Muhammad merupakan utusan yang terbaik, Mursalin. Safwatul Mursalin. Baik. Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Ini semua merupakan contoh-contoh yang menepati syarat. Menepati syarat apa? Syarat kalam. Ni semua. Ni contoh pula dia bawa. Amsilah li lafzil mufrad. Contoh bagi lafaz yang mufrad. Muhammad, Ali, Ibrahim, Qama. Okey, selesai. Ni lafaz mufrad. Contoh lafaz yang mufrad. Yang satu, tunggal. Amsilah lil murakkab. Contoh bagi murakkab ghairul mufid. Ni contoh-contoh ayat yang tersusun tetapi tidak memberi faedah. Banyaklah sini. Madinah Al-Iskandariyah. Apa maksud Madinah Al-Iskandariyah? Tak faham. Okey, Madinah Al-Iskandariyah apa? Kita terangkan. Iskandariyah Mesir, bandar Iskandariyah Mesir. Okey, apa dia kita nak cerita? Tak faham. Jadi ini contoh-contoh hadara maut law asatan nas idza jaa asy-syita mahma akhfa al-mura'i idza tala'at asy-syams in tala'at asy-syams. Ini semua contoh-contoh yang tidak memberi faedah. Tak memberi faedah dari mana? Maknanya tidak difahami. Kalau disebutkan tidak difahami maksud yang nak disampaikan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada soalan-soalan. Soalan-soalan ni, ma huwal kalam? Ma ma'na kaunuhu lafza? Ma ma'na kaunuhu mufida? Ma ma'na kaunuhu murakkaban? Ma ma'na kaunuhu mawdu'an bil wad'i al-arabi? Mathil bi khamsah amsilah lima yusamma 'inda an-nuhati kalaman. Bawa 5 contoh, mathil. Jadikan 5 contoh, bi khamsati amsilah, dengan 5 contoh, lima yusamma, bagi apa yang dinamakan 'inda an-nuhat, di sisi ulama nahwu sebagai kalam. Bawa 5 contoh, berikan 5 contoh yang dikatakan kalam pada pandangan ulama nahwu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ni saya tak suruh buat. Cuma tuan-tuan dan puan-puan tanya sendiri, diri sendiri. Faham tak kalam? Ma huwal kalam? Okey, kalam apa dia? Ma makna kaunuhu lafza? Apakah yang maksudnya lafaz itu apa dia?
Apakah maksud mufid? Apakah maksud murakkab? Apakah yang dimaksudkan dengan bil wada'il arabi? Jadi yang ni tanya diri sendiri. Cuba tanya diri, boleh tak jawab kalau orang tanya macam ni? Ataupun ada soalan yang macam ni. Kemudian bawa 5 contoh. 5 contoh. Jangan ambil di sini. Cuba buat sendiri. Cuba buat sendiri. Agak-agak boleh jawab tak? Kalau boleh jawab, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sudah lepas satu bahagian kecil yang pertama, mukaddimah yang pertama dalam perbincangan dan juga perbahasan nahwu, iaitu berkaitan dengan kalam. Baik, saya buka soalan kalau ada, silakan sebelum kita berhenti. Kita akan masuk lepas ni anwa'ul kalam. Okey, jelas semua ya? Alhamdulillah. Kalau tidak apa, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas hari Isnin akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru menyertai boleh ikut terus, klik link yang sama. Klik link yang sama untuk kita ikuti kelas kitab Tuhfah As-Saniyah di dalam siri yang akan datang setiap hari Isnin jam 10.30 pagi insya-Allah. Sekadar ini dulu, mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.